Alhamdulillah. Great, Shima. Hai Rafiq, Wan Farah, boleh nampak you. Okay, Kak Ini, jomlah kita start kita punya part pula. Ya, betul. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so untuk hari ini kita ada kita berdua diamanahkan untuk menyampaikan modul yang ketiga iaitu coaching dan mentoring, betul? Next slide. Ya, okay, Master of Coaching and Mentoring. Okay, next. Okay, next. Okay, saya Coach Annie, berumur 52 tahun, lagi sikit nak cakap 42. 52 tahun, berasal dari Johor Bahru dan saya Coach Azila, berusia 42 tahun, berasal daripada Kelantan tapi berduduk dah lama dekat Shah Alam. Okay, next. Hai Zana. Okey, ni testimoni saya. Dulu saya juga seperti anda semua adalah seorang peserta yang mana saya masuk program ni pada tahun 2018 bulan November. So masa tu saya mempunyai banyak penyakit berkaitan dengan obesity dan dimasukkan ke hospital, dimasukkan ke operation theater dengan komplikasi, subhanallah. So saya tahu masa tu yang Allah menjentik saya a warning yang saya patut buat sesuatu pada kesihatan saya. So alhamdulillah melalui Instagram saya jumpa coach kesayangan saya, Coach Ariza, dan mengikuti program ni dan berjaya menurun sebanyak 20 kilo. Alhamdulillah. Okay, next slide. Okay, sebenarnya saya buat coaching ni hanya sebagai part time saja. Kerjaya sebenar saya seorang pengusaha tadika dan memiliki 2 buah tadika di Johor Bahru. Okay, tapi kenapa saya ambil peluang untuk jadi coaching ni, untuk jadi coach, seorang coach? Sebab saya memang sangat teruja semasa saya masuk program. Saya memang tak sangka dia sangat efektif. Saya tak sangka pada umur masa tu, umur saya 49 tahun, saya boleh turun berat badan. Sebab memang dah give up dah cuba macam-macam dan dengan mudah, dengan happy, dengan enjoy sangat, makan tak sempat lapar, dah kena makan lagi. Lepas tu boleh tengok tiap-tiap minggu tengok berat badan menurun. So dengan itu saya decided to be a coach dan Masya Allah, tabarakallah, saya sangat happy sebab melalui coaching ni saya belajar banyak ilmu baru. Saya memang sangat suka ilmu about how the mind works dan alhamdulillah saya dapat di sini. Dan di sini juga kami selalu, masa belum PKP lah tu, kami pergi banyak trips. Okay, saya first time mandi sungai, tak pernah mandi sungai, dapat mandi sungai, pergi berbagai-bagai tempat, alhamdulillah. Next. Kenapa saya buat coaching ni? Okay, di sini saya utama sekali dari segi kesihatan, saya dan suami kami memang decide nak melalui hari tua kami dengan berkualiti, okay, supaya kami dapat bermain dengan cucu-cucu kami. Okay, sebenarnya saya dapat anak lambat, okay, kahwin awal tapi anak dapat lambat. So anak-anak saya 3 orang tu masih belajar lagi sebenarnya. Jadi insyaAllah akan tercapailah cita-cita kami. InsyaAllah kita tak nak susahkan siapa-siapa. Dan juga saya ingin membahagiakan kedua ibu bapa saya, bidadari saya di situ. Mereka masih ada lagi dan dapat mendoakan saya, sangat-sangat bersyukur. Dan saya ingin terus beribadah dengan sempurna, dengan kesihatan yang Allah berikan. Okay, dan of course saya rasa dengan menjadi seorang coach ni, kita boleh, the possibility tu, peluang tu sangat luas, okay, untuk menjadi seorang jutawan yang bertakwa pada umur saya, insyaAllah boleh dicapai melalui platform ni. So of course saya ingin sekali antara asbab saya masuk syurga ialah masuk pintu pada mereka yang bersedekah, dan juga saya ada saya punya target untuk menghaji dan mengumrahkan orang lain. Okay, Azila pula macam mana? Okay, next slide. Okay, ini saya, Coach Azila. Saya bersama program online coaching ni dah turun sebanyak 14 kg lah. Saya bermula pada tahun 2018 berjumpa dengan coach kesayangan saya, itu Coach Has. Okay, next slide. Okay, ini adalah saya punya lifestyle coaching saya lah. Dengan
saya join online coaching ni, saya sudah dapat pergi banyak negara lah. Iaitu antaranya Hong Kong, Singapura, Jakarta. And then saya punya big why kenapa saya buat online coaching ini adalah yang paling pertama adalah saya punya family lah. Dan saya punya team juga. Saya punya team saya. Untuk anak-anak saya, suami saya semualah. Saya punya big why kenapa saya mula buat online coaching. Sebelum ini saya adalah seorang jurutera dan sekarang saya sudah 2 tahun full time coach. Masya Allah. Okay, next. Okay, Azila, sebelum tu kan Kak ni nak cerita sikit. Azila pernah dengar tak cerita tentang, kita selalu dengar kan pasal orang yang memberi manfaat hidup pada orang lain? Betul Kak ni. Kita banyak dengar cerita-cerita tentang memberi manfaat pada orang lain kan. Kak ni ada cerita ke nak share ni? Itulah Kak ni kan nak cerita sikit je, tak nak ambil masa. Okay, boleh. Sikit je kan ya. Syam tak marah Okay, ini sebenarnya cerita, ini cerita dari zaman Rasulullah SAW. Okay, yang mana sahabat baginda Uthman bin Affan, Kak ni rasa ramai yang tahu cerita ni tentang bagaimana beliau memanfaatkan ramai orang dengan telaga yang beliau beli. Okay, sekarang ni Kak ni tak nak cerita macam mana, seronok sangat tahu cerita ni, you all kena baca sendiri macam mana beliau mendapat telaga tersebut di masa Madinah mengalami zaman kemarau. Okey, tapi apa yang Kak ni nak share ialah beliau memanfaatkan, beliau mewakafkan telaga rumah tersebut, nama telaga tu telaga rumah, okey, kepada orang ramai tak kira bangsa, agama, dan dengan izin Allah, okey, dia memanfaatkan untuk haiwan, manusia masa tu semua dapat minum air dari telaga tu secara percuma. Dan dengan izin Allah, tanah sekeliling tu Azila menjadi sangat-sangat subur hingga pohon tamar yang tumbuh dari situ mengeluarkan tamar yang sangat berkualiti. And the best thing is, tamar tu, okay, hasil dari penjualan tamar tu, mereka sebenarnya menginfakkan pula pada anak-anak yatim, pada fakir miskin, sehingga mereka boleh membeli tanah. Dan sampai sekarang Azila, wang daripada mereka buka satu akaun tau untuk Uthman bin Affan ni. Jadi mereka beli tanah di Madinah, bina hotel, dan sampai sekarang akaun tu masih aktif dan masih bertambah dia punya wang di situ. Jadi kita nampak dengan memberi manfaat kepada manusia, Allah akan membalas pada kita dengan cara yang tak kita sangka-sangka dan dengan sangat abundance dan flow dengan sangat senang. Jadi sebenarnya Coach ceritakan ni ialah sebab nak cakap dengan coaching yang kita buat ni. Okay, it is not just about business, bukan hanya pasal RM1, tetapi dengan memberi nilai dan memanfaatkan orang lain, insyaAllah ini juga menjadi asbab terangnya kubur kita di alam barzah nanti, ya, insyaAllah. So, saya rasa ini satu pekerjaan yang sangat mulia lah. Ya? Betul Kak ni. Ya, saya setuju sebabnya bila kita memberi manfaat kepada orang lain, benda tu akan datang balik pada kita. Betul kan Kak ni kan? Tu ada siapa komen, ada PC komen tu, yes, telaga tu ada lagi dia kata. Ya, betul, dan masih mengeluarkan air. Subhanallah. Kan, magic tu. Magic tu kan? Yes, betul. Okay, next. Jadi sebelum kita memulakan group coaching, okay, selalunya saya rasakan sebelum tu kan Azila, this modul yang kita nak share ni, kita dua nak share ni sebenarnya sangat senang sebab semua orang dah melaluinya. Cuma mereka sedar dengan tak sedar je. Jadi sekarang kita akan go through dan beritahu apa yang berlaku di belakang tabir. Betul tak? Betul Kak ni. Modul 3 ni sangat-sangat senang, sangat-sangat best sebenarnya kalau kita betul-betul mendalaminya. Kan?
Dan dia sebenarnya dah tersedia. So kita ikut je. Tak payah nak fikir macam mana nak buat orang activate account, macam mana nak cakap. Tak perlu sebab dalam flow program coaching ni semua dah tersedia. So untuk kita sebelum kita mula persediaan sebagai seorang coach, apa yang kita kena buat ialah of course kita kena tahu yang apa yang kita buat ni adalah amanah. So bila amanah dan tanggungjawab kita harus buat sebaik mungkin. Okay, dan of course sebelum tu kita akan berdoa, ya ada yang buat solat hajat, okay, supaya semua berjalan dengan lancar, semua coaching mencapai matlamat mereka. Lepas tu Azila, yang paling penting pada KL ni ialah beingness lah. I rasa beingness tu sebenarnya macam ni, kita jangan cakap tak serupa bikin. Sebagai coach, kita suruh coaching kita minum shake pagi malam tapi kita tak minum. Itu tak boleh. Jadi kalau kita suruh coaching kita jaga air, kita pun kena jaga air yang kita minum, okay? Lepas tu kita kena love nutrition, suka meal plan, dan selalu masuk ke group coaching dengan energy, highest energy, seronok, macam tak sabar nak masuk group coaching hari ni, nak tengok diorang makan apa, betul? Dan of course lah sebelum tu kita pun kena plan kan dengan kita punya team, dengan junior coach kita kena ada schedule. Okay, hari ni you rate lunch, hari ni you rate water. Jadi dia akan flow dengan begitu senang dan semua akan berjalan lancar. Betul tu kan ni. Benda tu bila kita buat persediaan awal, apa-apa pun kita nak buat dia akan flow lah lepas tu kan. Yeah. Okay, next. Next slide. Okay, kita punya online coaching ni kita ada objektif dia lah. Itu kita nak memberi value kepada kita punya peserta. Apa yang kita nak bagi pada peserta? Kita nak bagi ilmu pengetahuan tentang ilmu diet, kita nak bagi dia nak tahu pasal nutrition, and then yang paling penting sekali kita nak add in mind kita nak menjadikan peserta kita tu menjadi senior, re-enroll next program dan menjadi junior coach. So kita nak mereka semua jadi macam kita, seorang product lover, betul? Lover, betul. Okay, next. Okay, next. Okay, sebenarnya program kita, okay, dia punya circle tu, dia punya how it flows is begini. Untuk peserta basic selama 14 hari, kita ada 10 hari flexible diet program. Yang kita makan ikut meal plan tu, seronok kan? Sedap, sangat flexible. Boleh makan nasi, ada dessert. So kita tak rasa macam, I miss out, I dah lama tak makan kek. Tak ada, benda tu tak berlaku. Jadi kita semua enjoy. Lepas tu kita ada 3 hari turbo cleansing program iaitu the detoxification, yang mana kita melalui liquid diet. Okay, selama 3 hari kita ubah cara badan kita makan, kita terpanjatkan dia sikit 3 hari. Lepas tu kita ada 1 treat meal. Okay, dan kalau kita join 1 bulan, kita akan melalui 21 hari flexible program, flexible diet program. Lepas tu 6 hari turbo, maknanya mereka boleh buat 2 kali dan juga 2 kali treat meal. Lagi untung kan, Azila? Betul. Yang siapa yang ambil yang ultimate package, dia akan lebih dapat 2 kali treatment. Betul kan? Yes, itu yang kita tunggu. Itu yang diorang tunggu sebenarnya. Okay, next. Okay, so jom kita tengok apa flow program. Next. Okay, kita ada 2 sesi. Dalam 1 bulan kita ada 2 sesi. Iaitu sesi pertama kita akan bermula pada 2 hari bulan, seawal 2 hari bulan dan berakhir pada 17 hari bulan setiap bulan. Dan sesi kedua pula kita akan masuk pada 17 hari bulan dan berakhir lebih kurang dalam 30 ataupun 31 hari bulan lah. So kalau macam peserta itu mengambil package basic, dia hanya masuk dalam 1 sesi sahaja. Kalau macam dia ambil ultimate package, dia akan masuk 2 sesi, itu 1 bulan. Okey, betul ya Kak Amy ya? Betul. Lebih untung lah kalau ambil yang 2 sesi kan. Tapi 1 sesi pun tak ada masalah. Mereka boleh terus activate dan sambung untuk sesi seterusnya. Betul, sambung lagi untuk re-enroll lagi kan? Ya. Yes. Alia, thank you. Okay, ni sekarang kita nak cakap tentang flow permulaan program. Mungkin you all tak perasan kan, macam kadang-kadang kata, bila nak masuk ni, bila nak masuk ni. Okay, kita sebagai coach sebenarnya, once, tadi kan kita dah belajar dari Coach Nat dengan Coach Eka, yang sangat hebat. Okay, coach ni teruja belajar macam-macam daripada diorang. So once kita dah close, kita dah dapat yuran program tu,
terus kita masukkan peserta kita ke grup sementara. Ada berbagai cara yang Coach Eka dan Coach Nat dah share. Okay, so bila dah masukkan dalam grup sementara, kita sebagai coach terus pergi hantar kit peserta kepada coaching kita. Alright, dan jangan lupa kasih mereka tracking number lah. Okay, lepas tu masa mereka dalam grup sementara tu, kita dah boleh kasih grocery list, dah boleh kasih meal plan, dah boleh kasih recipe, okay. Dan lepas tu kita akan ada briefing. Sebelum briefing tu juga kita minta mereka ukuran, berat badan, okay. Dan kita akan keep track. Kita akan ada review setiap 5 hari, okay. Lepas tu kita akan briefing tentang official kita punya agreement, and then pasal group topik yang mana kita akan share. Okay, next slide Alia. Okay, ini pula antara topik yang kita akan share dalam group coaching kita. Kita ada 11 topik untuk kita share sepanjang dalam program lah. Okay, next. Okay, so topik yang pertama. Okay, hari yang pertama mestilah kita berkenalan kan. Okay, so masa pada hari yang pertama ni lah semua coach akan perkenalkan diri. Okay, lepas tu kita minta juga peserta baru kenalkan diri, apa yang mereka nak capai, dan juga lepas tu kita bawa senior untuk memberi untuk berkenalan dan juga memberi share diorang punya experience setelah masuk ke program ni. Betul tak Azia? Betul-betul Kak Ni. Maksudnya masa pengenalan ini kita boleh tahulah mana seorang coach, mana seorang peserta kan. Adalah bertukar-tukar kan. Jadi kita dah boleh save nama coach kita itu. Betul, jangan confuse sebab dalam tu ada coach dari grup-grup lain juga kan. Dan juga macam orang kata, tak kenal maka tak cinta. Yes. Okay, next. Okay, next. Okey, untuk hari ketiga pula kita akan masuk kepada topik kedua. Iaitu topik kedua adalah jenis-jenis diet. Sebelum ni kita dah biasa diet kan, diet sendirilah kan sebelum ni. Macam Kak Ni diet apa sebelum ni? Oi, macam-macam juga. Tapi masa tu yang popular diet Atkins. So Kak Ni cubalah makan protein, macam makan banyak daging. Jadi masa tu memang muak sangatlah. Macam saya suka buat iklim dulu. Tapi buat iklim ni makannya telur je, hari-hari makan telur. Jadi macam kita tak faham, kita tak ada ilmu, jadi kita tak faham. Sebab tu kita akan berkongsi jenis-jenis diet dengan kita punya peserta lah, supaya mereka faham apa yang ilmu yang mereka dapat nanti tu mereka boleh apply dalam diet dia sekarang ni. Ya, dan juga jenis diet apa yang boleh jadi lifestyle. Macam tadi kan takkan nak makan telur je setiap hari kan seumur hidup. Tapi bila dalam program kita, Masya Allah, Tabarakallah, kita punya pemakanan sangat awesome. Bukan macam makanan orang dalam pantang. Bukan makan daging muak saja, tak ada sayur. So memang best sangat kita punya program ni. Oh, Fatin tak dengar suara ke? Okay, next. Ada yang tak dengar suara Yang lain boleh dengar ke? Boleh komen bawah tu, ada yang memang tak dengar suara ke? Okay, alright. Kak Tini kata okay. Dengar. Lepas tu kan, kita teruskan ya. Zila, ini topik yang Kak ni paling favourite. I sangat suka topik tentang power of 21 days ni. Sebab the way our mind works, kita ni sibuk duk fikir bila kita diet, okay, makan, kena jaga makan, exercise. Kalau tak, dulu kita ingat exercise je lah. Exercise, lepas tu jaga makan kan. Sebenarnya 80% pemakanan, 20% exercise, dan yang 100% tu selalu kita terabaikan, iaitu minda kita, mindset kita. So kalau kita buat sesuatu kan Azila, dari sini kita belajar bila kita buat sesuatu secara istiqamah selama 21 hari, ia akan menjadi habit kan. Dia akan jadi satu mengubah sikap kita. Kalau dulu kita tak boleh makan, tak boleh hidup tanpa kopi, tak boleh hidup tanpa coke. Tu saya lah tu. Tak boleh hidup tanpa minum coke, tak boleh hidup tanpa kek. Tapi air manis. Air manis ni semua. So dalam 21 hari kalau kita istiqamah, insya-Allah dia akan jadi okey. Dia akan jadi habit lah bagi kita kan. Betul. Dan kalau 90 hari Azila terus jadi lifestyle. Itu lagi best. Lifestyle kita lah. Macam kita lah, kalau satu hari tak minum shake sekarang lain macam kan. Rasa hidup lain kan. Mesti hidup nak juga.
Betul. Dan kalau kita makan apa-apa dah sakit kepala lah, rasa tak sedap lah. Sebab dia dah jadi kita punya lifestyle. Masya Allah. Beruntung sangat kita. Kan. Okay, next. Okay, untuk topik ketiga pula kita perkenalkan makros dalam makanan. Itu apa yang kita nak makan ni, apa yang nak kena ada dalam makanan kita. Kita mesti ada karbo, ada protein, ada lemak baik kan. So kita kena memahami apa yang ada dalam makanan kita yang nak makan tu bagi balance. Maksudnya paling senang sekali dalam kita punya program kita menggunakan tangan kita sendiri untuk kita ukur kita punya portion-portion makros dan makanan kita. Betul kan? Kayak ini kita guna tangan je, senang. Betul. Dan sebenarnya dulu kita tak perasan sangat tau tentang macros ni. Tapi bila dah belajar masuk group coaching, datang aja makanan kita dah boleh kategorikan. Oh, ini karbo, okay, ini protein, banyak mana yang boleh makan kan. Dari situ kita boleh kawal portion kita. So sebenarnya ilmu tentang macros ni sangat-sangat penting Azila kan? Betul, sangat penting sebab bila kita nak makan tu kita kena tahulah apa yang kita nak makan. Takkan nak makan karbo sahaja kan. Ya, macam dulu kan. Protein. Malam-malam konon nak diet makan salad. Salad saja. Salah sebenarnya. Salad tu adalah karbo. Karbo. Saya terperanjat bila tahu salad karbo. Bila saya tahu buah karbo, saya pun terperanjat. Betul. Tu ilmu kita tak tahu. Kita tak dapat cari dekat luar. Dalam online coaching ni kita dapat tahu semua tu kat ini. Betul kan? Okay, next. Next ialah pengiraan kalori. Rupanya kita tahu, kita kena tahu yang semua kita makan ada kalori. Apa saja yang masuk dalam mulut kita ada kalori kecuali air kosong. Okay? So daripada sini sebenarnya bila kita tahu tentang kalori dalam group coaching, kita akan tahu pasal kita punya BMR, berapa banyak kalori kita boleh makan satu hari. Okay? So untuk apa saja program nak turun berat badan atau bagaimana apa pun kita buat untuk turun berat badan, kita mesti mencapai kalori deficit. So dalam program kan nanti kita akan ada calculator yang akan calculate kita punya BMR kita based on kita punya lifestyle, gender kan, berat tinggi. So daripada situ kita tahu berapa banyak kalori kita boleh ambil dalam sehari. Tapi tak perlulah bawa scale, asyik tengok app, saya makan ni, keluar makan ni, tengok ni berapa kalori. Tak perlu. Macam Azila kata, kita ada tangan. So dari situ roughly kita boleh tahu, oh kita makan banyak ni, InsyaAllah daripada apa guideline yang program TPFM ajar, InsyaAllah deficit kalori sebab adanya nutrisi Formula One kita yang sangat membantu. Sebab bukan saja dia mengenyangkan, sedap, memuaskan, okay, tapi juga sangat rendah kalori dan bernutrisi tinggi. Okey, betul tu Kak ini. Lagipun kita ni nak kawal kalori, kita nak diet, nak kawal kalori kan. Betul. Janganlah kita pergi cut pula makan tu. Kan. Kita ada cara macam mana kita nak rendahkan kalori. Ya, skip meal tu salah ya. Itu yang salah. Okey, next. Ini pun best juga tentang air. Sebelum ni kan kita selalu dengar mitos-mitos tentang air ni. Minum air banyak boleh buat buah pinggang rosak lah. Macam-macam mitos kan kat ni kan. So, dengan topik yang kita share dalam dalam grup coaching ni, kita tahu macam mana kita nak diet, kita perlukan air banyak mana, sukatan dia macam mana. Yang sesuai dengan badan kita. Maksudnya setiap orang tak sama dia punya keperluan air untuk badan dia. Betul ya Kak Ini? So daripada sini juga kita memperkenalkan red button pertama itu nutrition tea mix. Ya, tea mix yang sangat sedap yang buat kita tak tak perlu minum air manis lagi kan, macam dengan boleh jadi teh ais limau kita, Masya Allah. Dan juga Zila ada experience tak? Saya punya coaching, ramai soalan yang saya jawab dalam group coaching selalunya tentang risau minum air banyak. Okay, sebenarnya itu adalah mitos ya kan, sebab kita tahu apa yang kita sarankan di dalam grup adalah dari World Health Organization punya saranan, dan sebenarnya masalah tu hanya akan timbul sekiranya kita minum air yang banyak pada jangka waktu yang singkat. Kita tak bolehlah minum 4 liter dalam 1 jam. Of course itu kita akan mengalami water intoxication. Ya, tapi apa yang kita buat 4 liter, 3 liter sepanjang hari tak ada masalah.
In fact, Betul. Azila perasan tak kita punya kulit makin cerah, kita makin boleh fokus kan? Sebab kita memang timun berjalan, betul tak? Betul. Macam tadi kan Coach Shan tadi cakap kulit dia makin cerah kan? Mungkin dia minum air yang berkala lah kot. Betul. Dan juga tak ada minum shake dulu. Okay, next. Ni lagi satu yang kayak ni, subhanallah, ini eye opener lah. Sebelum saya masuk program, saya tak tahu langsung pasal GI. Tapi bila saya dah tahu, patutlah program ni best sebab kita selalu rasa kenyang. Kita rasa kenyang. Rupanya, penting tau GI ni. Kenapa kita kena makan brown rice? Kenapa tak boleh makan yang putih-putih tu? Kenapa tak boleh makan roti putih, makan gandum, tepung putih kan, nasi putih? Okay, sebab GI. Sebab GI ni sebenarnya it works with the mind juga. Kalau kita makan makanan yang rendah GI, okay, jadi sebenarnya macam gini Zila, rupanya yang kita lapar tu sebenarnya kita tak lapar tau. Tapi otak kita dapat signal yang kita lapar kerana insulin spike. Jadi bila kita makan, betul tak? Bila kita makan makanan rendah GI, benda tu tak berlaku. Jadi that's why kita, ingat tak kalau kita puasa masa Ramadan, saya excited sangat nak puasa ni. Kan? Betul, saya pun excited kan ni. Kan, kita minum shake tapi kita bertenaga sepanjang hari. Dulu makan nasi sahur pun lembik kan, tengah hari dah perut dah keroncong. Tapi amazing bila kita berpuasa dengan nutrisi, pukul 5, pukul 6 masih boleh workout. Memang amazing lah. Itu sebab apa? Sebab shake kita adalah rendah GI. Betul kan ni. Sebab itulah kita menggunakan nutrition F1 shake kita ni dalam kita punya program sebab kita nak tekankan pasal GI tu juga. Betul. So kita rasa kenyang sentiasa, insyaAllah. Okay, next. Next, Alia. Okay, ni topik sarapan. Topik sarapan ni kita sebelum ni, macam sebelum join program, kita sarapan kita macam-macam lah kayak ni kan. Nasi lemak lah. Macam kalau saya suka pergi kedai mamak makan roti canai. Raymond like lah tu. Raymond lah tu. Kerana roti canai tu paling selamat lah kira kan. Macam Kak ni suka makan apa sarapan sebelum ni? Dulu sebelum masuk program Kak ni memang makan sarapan yang banyak. Orang kata eat like a king. Memang Kak ni makan sarapan boleh 2 kali kadang-kadang. Satu pukul 8, nanti pukul 10 makan lagi kan. Tapi Alhamdulillah dengan shake ni dan juga dengan pelbagai, masa ni lah kita dapat tahu pelbagai flavor yang ada kan. Dan kita boleh buat eksperimen campur macam-macam buah-buahan, sayur-sayuran, campur antara flavors. Tak pernah jemu. Betul Kak ni, betul. Macam saya memang kalau buat shake mesti 3 flavor saya guna. Cappuccino, coklat, cookies and cream. So jadi apa tahu? Jadi shake mocha. Oh subhanallah. Sedap kan tu? Sedap. Okay. Betul kan. Hasfa pun komen betul-betul sedap tu. Ya, macam bangun pagi excited kan nak minum shake. Siapa macam tu? Cuba komen sikit. Ada tak yang macam kami ni bila bangun pagi tak sabar nak minum shake? Kan sampai macam tu sekali. Cuba komen. Korang campur flavor apa biasanya? Ya. Kita pun nak tahu juga, boleh dapat inspirasi. Okay, cookies and cream dari Husna. Semua suka campur-campur. Dan ada orang pernah campur 6 flavor. Interesting tu, kena cuba. Okay, sementara mereka tulis tu Azila, saya pun nak cakap tentang senaman ni lah. Okay, senaman ni juga penting. Okay, bukan yang bahagian 20% tu. Tapi dulu kalau masa tak ada ilmu, bila kata nak kurus saja, first thing in mind, jogging. Betul tak? Betul. So mesti jogging dulu. Lepas tu jogging memang penat dan badan berat. Jogging sekejap je lah. Taklah tiap-tiap hari kan. Atau istiqamah 3 kali seminggu, tak ada. So actually exercise kita kena buat 20% saja, lebih senang untuk jaga makan. Okay, dan yang penting untuk macam umur-umur kayak ni 50 ke atas, okay, kalau kita memang tak biasa exercise, kita memanglah tak boleh buat rigorous exercise kan. Yang penting kita sentiasa bergerak. Dan jangan lupa buat stretching ya. Okay, so dari situ juga kita tahu exercise yang macam mana akan bantu kita bakar. Sebenarnya exercise ni bantu kita bakar kalori. Okay, lepas berapa lama baru kita bakar lemak. So kita dengan ilmu tu insya-Allah kita akan menjalani healthy lifestyle.
Betul Kak ni. Azila aktif kan? Kak Annie tengok dalam Instagram selalu pergi workout, pergi jogging. Kita saya sekarang ni bila dah turun berat ni, fokus saya bukan untuk turun berat lah. Bila pergi senaman ni saya untuk lifestyle, untuk saya punya kesihatan lah kiranya. Lepas tu saya pergi jogging macam tu. Dia kalau benda tu kalau enjoyable, kita akan buat selalu. Betul tak? Kalau menyesuaikan, kita tak akan buat. So again, kita kena change our language. Kita kena ubah bahasa kita. Benda ni memang menyeronokkan, diet menyeronokkan, makan sihat menyeronokkan. InsyaAllah dia akan jadi senang dan seronok. Betul Kak ni. Okay, next. Yang ni pun saya sangat suka Kak ni. Ni pasal protein. Kalau dulu saya diet kan, kalau dulu saya memang suka diet sebelum saya join program. Memang saya diet lah. Tapi diet lah, diet macam tu kan. Lepas tu, tapi bila saya diet tu, saya punya badan menggeleber. Faham kan? Menggeleber kan? Sebabnya kita tak cukup ilmu yang betul, tak cukup protein lah. Orang kata tak cukup protein. Bila sekarang ni, kita dah faham pasal keperluan protein yang cukup untuk semasa diet. Jadi kita tak adalah badan kita dah lebih tu kan, walaupun kita dah turun berat badan. Betul kan Kak Ini kan? Betul. Kak Ini ingat tau, tak silap saya Coach Azizi beritahu, dia kata F3 ni macam dia kata spanner hidup. Subhanallah. Sampai sekarang saya ingat sebab dia mengetatkan badan kita. Jadi bila kita dah turun berat badan, dia tak macam yang katalah tak menggeleber kan, taklah kita babai dah berhenti babai, sini masih babai lagi. Kat bawah ni masih babai kan. Tak berhenti lagi. Betul. Sebab tu kita memperkenalkan nutrition yang ketiga itu Formula 3. Ya, dan juga Azila perasan tak bila kita campur ni dalam shake, dia lebih mengenyangkan, lebih creamy, dia macam milkshake kan, macam ice cream kita punya shake tu. Betul? Kan, lagi sedap. Betul. Okay, next. Masa ni kita punya another red button dekat situ. Okay, apa yang kita buat ialah masa ni kita kenalkan tentang CAR. CAR tu ialah singkatan kepada cleanse, absorb dengan regenerate. Okay, jadi apa yang berlaku ni memang saya suka sangat tahu sebab masa ni lah kita kenalkan pada peserta kita pasal ELO. So saya memang sangat suka ELO. Okay, sebab dari dulu Kak Annie memang tahu sebelum masuk program pun masa Kak Annie dalam 20s kan, masa tu popular tau, ramai orang pergi cuci usus dengan melalui scary jugalah dia punya prosedur, dan ada juga yang membawa maut masa tu kita baca kat paper semua kan. So sebab masa tu kami tahu yang usus yang bersih ni penting untuk katalah kita makan apa pun, kita makan nutrisi atau even kita makan ubat. Kalau usus kita bersih, tak ada berkarang macam karang gigi, plak gigi tu tak berplak, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita akan diabsorb dengan baik. So masa tu tapi tak beranilah nak buat yang pembersihan usus tu kan. Tapi bila Kak Annie tahu pasal ELO ni, subhanallah saya memang sangat suka dan ia sangat berkesan. Kita sendiri akan tahu bila kita tengok najis kita, subhanallah memang kita dapat tahu, kita tahu result ada di situ. Betul Kak Annie, betul. Dan satu lagi saya suka pasal aloe ni, bila saya nak buat tea mix tu saya campur dengan aloe ni. Jadilah tea ice. Yeah, best in the world. Bila panas-panas kan, taruh air sejuk, sedap sangat-sangat refreshing kan, sangat menyegarkan. Betul tak Zila? Betul, selain dia boleh membantu untuk turunkan berat badan kita, untuk refreshing jugalah untuk kita ni kan dapat hydration kan. Dan kita tak akan kita ada teh ais limau. So teh ais limau sihat. Lah tak payahlah nak fikir teh ais limau lain kan. Dah ada dah teh ais limau kita. Sihat lagi pun. Ya, siapa yang suka Aloe Mandarin dengan tea mix original, cuba check kat situ. Tu memang teh ais limau lah kan. Kita boleh minum panas dan juga sejuk kan. Rasa saya sejuk lah saya buat. Okay, ni pagi-pagi panas satu kali, lepas tu semua sejuk. Oh, saya forever sejuk. Okay, next. Okay, next. Nak craving, betul Hajar. Memang nak betul. craving minuman manis. Itu sangat. Ya, Aziz setiap hari, saya pun. Kadang satu hari tu 3 kali sehari saya buat. Sama.
Okay, next adalah program turbo. Ini kita perkenalkan add-on program lah. Add-on program ni bukan untuk bukan wajib, tapi kita sangat-sangat perlukan. Macam saya sangat suka buat turbo, terutama kalau macam kita keluar balik kampung ke kan. Kita kan balik kampung kadang ter juga kan, ter. And then balik masakan mak kan. Kan. Bila balik rumah balik kita akan buat turbo lah. Tapi dalam program kita ni kita tekankan turbo ni untuk kita punya untuk aktifkan akaun lah. Yeah. Kan betul kan ini? Betul. Masa ni lah kita akan cakap tentang turbo sebab turbo ni actually sangat amazing. Saya sendiri masa turbo, masa program bulan pertama saya hilang 5 kilo. Tapi dengan melakukan turbo saya hilang lagi 2,5 kilo. So total loss first month tu 7,5 kilo. Dia memang sangat efektif, sangat magical. Selama 3 hari saja boleh turun 2,5 kilo. So saya tahu ramai coach saya pun suka buat turbo sebab mereka kata satu, senang Azila, tak payah masak. Betul. Tak payah prepare, diorang boleh minum shake saja. Dia memang liquid diet kan 3 hari. Dan lagi satu, mereka kata badan mereka sangat ringan dan sangat bertenaga. Sangat bertenaga kan. Sebab kita dah rasa, jadi bila kita nak share dengan orang lain, senang kat ni kan. Betul. Okay, next. Okay, ni sebenarnya dulu ni kelakar sangat. Kita takut dengan sebenarnya baru kita tahu ada 2 jenis lemak. Yang bawah kulit tu yang kita boleh nampak lah, yang kita berketul-ketul tu semua kan. Rupanya ada lemak juga yang kita tak boleh nampak, yang lagi bahaya, yang di keliling organ kita. Ya, jadi macam mana ni yang lagi susah nak hilangkan sebenarnya. Okay, dia banyak dalam untuk both laki-laki dan perempuan, dan ini yang sangat bahaya. So dengan adanya Omega 3, ya, Omega 3 dan juga Nightworks ni memang sangat-sangat membantu. Dan sebenarnya kita baru tahu untuk hilangkan lemak jahat kita kena makan lemak baik. Betul tak Azila? Betul Kak ini. Dan pada untuk topik ini kita akan memperkenalkanlah NW dengan Omega 3 untuk lemak yang dalam badan kita tu. Yeah. Kan biasa kan perempuan ni kalau tengok bahagian perut dia kan ini kan. Ya, lepas bersalin kan, itulah memang target punya area paling susah nak turun kan. So sebab tu kita fokus mengambil Omega 3 3 kali sehari. Ya, tapi memang betul lah Kak ni nampak orang yang ambil Omega 3, I think Zila sendiri perut memang flat. Memang banyak ambil Omega 3, jadi perut memang flat kan? InsyaAllah. Bila kita nak, kita mesti buat kan ni. Betul tak? Kan? Tambah lagi Omega 3 saya, insyaAllah. Omega 3, insyaAllah. Okay, next. Yang ni yang tadi Kak Ini cakap tadi. Kita perlukan lemak baik untuk melawan lemak jahat. Sebelum ni kita takut kan Kak Ini, takut nak makan minyak tu, nampak je minyak, mesti kita elakkan. Tapi sebenarnya kita ada olive oil tu adalah lemak baik. Jadi lemak baik kita ambil dalam olive oil tu untuk melawan lemak jahat. Okay. Satu pentingnya masak sendiri kan Zila, daripada kita makan kat luar, kita tak tahu mereka pakai minyak apa. Jadi lagi selamat, bagus sebenarnya minyak olive oil tu atau extra virgin coconut oil yang kita guna dalam meal plan. Betul Kak ni. Bila kita cukup, lagipun bila kita cukup lemak baik yang kita kurangkan lemak jahat tu, badan kita lebih shaping. Ya, betul. Shaping Okay, next. Okay, this is also satu benda yang kita belajar bila kita masuk dalam coaching group, iaitu baca label. Sangat penting untuk kita baca label. Sebelum tu kita beli barang, kita tengok gambar dia, nampak sedap, terus beli kan. Tapi bila dah masuk coaching group, inilah ilmu yang kita akan share, iaitu macam mana kita nak tengok kalori sesuatu makanan tu, apa ingredient dia, okay. Dan sebenarnya kelakar tau Zila, kami ni kan, saya rasa orang yang umur saya 40 tahun, 45 tahun ke atas boleh relate lah. Kami ni sebenarnya dah start rabun dekat. Jadi bila pergi supermarket kan, bila ambil barang nak tengok nutritional fact tu, memang selalu stres lah, tak nampak. Jadi apa yang kita buat,
gunakan kita punya phone. Okay, apa Kak Annie selalu buat? Ambil gambar, lepas tu baru zoom. Siapa buat macam gitu? Cuba komen dekat chat. Saya percaya ramai orang buat macam ni. Azila tak ada masalah tu lagi So far tak ada lagi kat ini. Boleh nampak lagi lah. Oh, ramai kan? Coach Ariza pun saya tahu ramai. Semua bila 40-an ke atas memang tak nampak yang kecil-kecil tu. So alhamdulillah dengan actually sangat-sangat seronok lah benda ni bila kita tahu tentang nutritional fact, pemilihan makanan untuk keluarga kita juga lebih terjaga kan. Kadang-kadang dia boleh mengelirukan tau. Kadang-kadang dia akan tulis macam-macam, rendah lemak. Bila kita tengok taklah rendah banyak mana, tapi sodium sangat tinggi bila kita bandingkan. So dengan ilmu ni insyaAllah kita akan buat pemilihan yang baik. Betul Kak Ni. Saya kalau topik ni memang saya excited sangat nak dengar. Kan? Ajar banyak kali pun kita lagi lebih faham. Betul. Kak Ni sendiri topik ni kena baca banyak kali baru faham betul. Baru faham. Yeah. Okay, next. Ramai juga tu macam Kak Ni. Geng saya ramai, okay. Team 40s, 50s. Okay, next. Ini adalah ramai juga yang sebelum ni, macam saya dulu sebelum join ni program, saya fikir lemak yang saya makan, lemak yang hilang daripada badan saya tu buang melalui najis. Betul. Kayak ni macam tu juga tak? Macam I rasa ini memang pemahaman global. I think semua orang ingat yang kalau tak jumpa ilmu ni lagi, yang lemak kita keluar dari badan melalui najis bila kita buang air besar. Betul tak? Lepas tu masa zaman dulu lagi makan teh tak apa-apa, pil apa-apa, lari-lari all over the place cari toilet. Betul tak? Betul. Tapi sebenarnya itu bukan lemak. Okey, kita tertipu, okey? Itu bukan lemak yang keluar dari badan kita. Betul. Sebab daripada tu kita daripada ilmu yang kita dapat ini, kita dapat kekalkan gaya hidup yang sihat, kekal dalam grup coaching lah. Betul. Ya, Kak Ni. Sebelum tu boleh tak Kak Ni tanya, dalam ni semua dah melalui program kan? Okey, merana kan jadi penunggu toilet Junaida. Tapi okey, kalau pergi jadi penunggu toilet tapi dapat result awesome, tak ada masalah. Tapi kalau kita silap masa minum teh tu kan, lari cari rumah orang ketuk, Assalamualaikum, pinjam toilet kejap semua kan? Okey. So benda ni actually kalau you all boleh share sebenarnya lemak tu keluar dari mana? Nak tengok siapa baca topik betul-betul. Boleh share, boleh tulis kat bawah. Dari mana lemak kita tu? Dari mana lemak kita ni pergi? Okay, sementara tu maybe next pandai Hajar. Betul. Dari air kencing dan karbon dioksida, urine. Yes, betul. Rupanya yang kita buang air kecil tu, memang kita jadi penunggu toilet juga. Tapi yang buang air kecil itulah yang menyingkirkan bahan buangan dari sel lemak yang kecut. Ya, alhamdulillah. Kan Kak Ni, sebab itulah kita minta kita punya peserta minum air kan. Betul. Dia orang komplain. Kencing-kencing lah coach. Nanti saya akan jawab. You all nak kencing-kencing ke nak bagi lemak dalam badan you all? Ya, pilih kencing atau kurus. Nak kencing-kencing komplain ke atau nak kurus? Kalau nak kurus kan? Pilih kencing-kencing. Okay, so dalam program ni juga bukan setakat nak turun berat badan, tapi juga untuk kekal berat badan. Betul Shima. Selain pada tu exercise, pergi ke toilet kan. Lagi kalau rumah besar kan, toilet dia jauh, alhamdulillah. Okay, jadi untuk kekal berat badan juga kita akan ajar tentang konsep. Kita kena ingat setiap 7,700 kalori berlebihan yang kita ambil, kita akan ada penambahan 1 kilo. Dan every deficit 7,700 kalori akan kurang 1 kilo. So dengan itu, insyaAllah kekal berat badan kita akan maintain dan kekal. Dan nutrisi kita sangat-sangat membantu. Betul Kak Ni. Tu macam Coach Ariza cakap tu, nak pergi toilet ke nak pergi hospital? Okay, mana satu nak? Kan? So jangan komplain lagi kita selalu pergi toilet. Yeah. Sebab dia akan mengeluarkan kita punya lemak. Okay, next. Okay, topik ke-11 adalah re-enroll. So ini adalah red button ketiga. Red button ketiga ni untuk kita galakkan kita punya peserta sehingga kita re-enroll
program untuk next program kan Kak Ni kan, betul kan? Betul. Ya, di sinilah yang mana kita akan galakkan mereka sebab sayang kan mereka dah melalui momentum, dah turun. Jangan berhenti. Okey, kadang-kadang kan Zila, kita ada juga peserta yang ingat, okey, I dah dapat ilmu ni, I dah tahu macam mana nak buat, I dah tahu nak makan apa. So mereka kata I nak buat sendiri. Zila tak terima orang macam itu. Ada sebab lepas tu dia datang balik kan? Betul. 3 bulan lepas tu datang balik lah. Coach, boleh tak? Macam tu kan. Nak join balik. Betul. KNI pun ada 2-3 orang yang macam gitu. Dan kesimpulan yang saya dapat ialah sebenarnya dengan ilmu tu saja, dia kena ada semua tu. Dia dengan ilmu saja, tahu saja pun tak jadi. Okay, dia dengan tanpa pantauan coach pun tak jadi, tanpa group support. Selalu group support ni kita ingat kita ambil mudah tau Zila, tapi sebenarnya saya percaya di situ ada barakah jemaah yang mana energy to bounce. So bila ada energy to bounce dengan semangat, walaupun kita silent reader, kita akan dapat energy tu. Maknanya kita semua mempunyai matlamat, misi, visi yang sama, nak turun berat badan. Betul tak? Bila kita ada seorang-seorang di luar sana dengan lagi dengan keadaan environment sekeliling yang tidak membantu, dengan bawang-bawang rangers yang memperkecilkan kita punya misi kita, senanglah untuk kita sesat ke lautan dalam. Lautan dalam kan. Jadi saya selalu cakap dengan saya punya peserta, activate account, join. Jangan berhenti sekarang. Beli satu shake pun tak apa, join dulu. Betul? Dan insyaAllah bila momentum tu ada, dia akan terus turun. Ya? Sampai terus sampai ke ideal weight lah. InsyaAllah. Next. Macam Junaidah cakap tu apa, mula nak join dulu fikir gitu, sekarang dah seronok kan, bila dah masuk dalam grup coaching kita, you akan rasa seronok. Ya, betul. Ada geng diet kan. Betul, macam-macam aktiviti lagi kita buat kan, macam-macam challenge. Okey, ini yang kita nanti-nantikan setiap bulan kan Zila. Tapi sebenarnya dia bukan cheat day, okay? Dia hanya cheat meal atau treat meal. Yang mana hari cheat day, hari yang orang kata cheat day itu pun kita minum shake, betul tak Zila? Betul, kita ambil shake dulu pagi. Kita dah biasa ambil shake kan? Ya, pagi malam sila ambil shake. Kita kalau nak turun berat badan ni minimal 2 kali shake. Yang nak maintain tu boleh sekali. Tapi untuk kita yang nak naik berat badan 2 kali shake. Dan sebelum kita pergi, katalah kita nak treat meal kita ialah lunch. Okay, so pada waktu pagi dan malam kita minum shake. Katalah kita nak treat meal kita dinner. So pagi dan tengah hari kita minum shake. Jadi malam kita boleh pergi kita meal. Dan benda ni sangat penting supaya kita tak craving, kita tak rasa macam samanya diet. Depressed setiap hari makan benda yang sama. Lagi satu Zila, kalau macam kita dah makan benda yang sama saja, badan kita pun dah recognize dia punya kadar metabolisme dia turun. Okay, so bagus sekali-sekala, sebulan sekali, 2 kali kita terperanjatkan dia, tiba-tiba kita makan makanan yang tak dibenarkan. So dia akan tetap macam awake kan, dan terus naik balik kita punya kadar metabolisme tu insyaAllah. Betul Kak Ni, betul. Dan juga reward. Betul, reward atas turun berat badan dalam program. Betul. Thank you. Thank you Alia. The next one. Next. Okay. SRT. Okay, ni last topik kita adalah kita akan mengajak semua kita punya peserta yang sudah tamat program untuk join kita punya virtual Senior Recognition Day. Kita akan buat secara online sebab sekarang ada masalah pandemik kan. Dulu kita ada buat offline, macam tengok dalam gambar tu kita ada buat offline, jumpa coach kita kan. Best kan Kak Ni jumpa coach kita first time jumpa. Best sangat. Masa Kak Ni ingat lagi Kak Ni punya SRD, first time I jumpa coach kesayangan I, memang tak sabar nak hug dia, nak ucap terima kasih sebab melalui Allah turunkan penyelesaian masalah kesihatan Kak Ni melalui dia. Kemudian Kak Ni memang nak jadi coach I sebab excited sangat masa tu, dan coach saya kata, okay,
stay untuk ada bahagian yang kedua. Ingat lagi masa tu Coach Nasir yang beri presentation tentang junior coach ni. Lepas tu not only that, Zila, Kenny macam sangat teruja sebab dah lah kita kurus saja dah cukup happy. Datang sana diberi pengiktirafan, dapat sijil, semua orang tepuk tangan, cheer. Lepas tu sijil, dapat bunga. Dia dapat bunga, ya. Masa tu saya macam wow. Tak sangka saya dah kurus dah, alhamdulillah dah dapat jumpa coach. Diraikan lagi, Masya Allah, memang best. Memang best dulu kan. So tapi sekarang ni kita hanya buat secara online sahaja. Tapi insya-Allah seronok juga bila sama kita juga, seronok juga. Ya, seronok juga. Belajar pasal nutrisi, pasal exercise kan? Kan. Betul. Okay, next. Okay. Ini macam balik pada cerita tadi tu, Azila. Betul Kak Ini. Orang yang paling dicintai Allah SWT adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Maksudnya orang yang memberi manfaat lah pada manusia lain. Itu Allah lagi suka. Macam kita punya group coaching ni lah. Kita kan banyak bagi ilmu dekat orang, perkongsian ilmu, cara bagi mereka nak turun berat badan macam mana, macam tu kita memberi manfaat, bukan setakat turun berat badan sahaja. Kan Kak Ini kan? Betul, tak silap Kak Ani kan, hadis riwayat Tabrani ni ada sambungan dia. Dia juga mengatakan satu, orang yang paling cintai Allah ialah orang yang paling banyak beri manfaat. Tak silap Kak Ani. Yang kedua, yang menggembirakan orang lain. Dan yang menyelesaikan, ketiga, menyelesaikan masalah orang lain. Memudahkan. Kita buat tiga-tiga ni kita dah buat. Subhanallah. Semoga Allah recognize, semoga Allah pandang apa yang kita buat ni dan mendapat barakah darinya, insyaAllah. Semoga Allah terus melimpahkan kasih sayang tanpa batas pada kita sepenuhnya, insyaAllah ya. Okay, next. Okay, this one pula is another quote yang mengatakan the more we put helping others first, okay, and focus on adding value to other people's lives, the more abundance flows our way. It's a win-win all the way around. Okay, so maknanya lagi banyak kita tolong orang lain dan kita fokus untuk menambah nilai pada kehidupan orang lain, lebih banyak barakah, abundance, rezeki yang datang pada kita dengan mudah, flows our way, ya, datang dengan mudah sangat. Dan of course ini is a win-win situation lah untuk orang yang kita tolong tu dan juga untuk orang yang menolong. Tak rugi siapa-siapa, dua-dua beruntung, insyaAllah. Okay, next Alia. Oh okey, ni lagi satu lah pada Kak Ani kan, benda ni sangat mengagumkan sebab masa tu memang saya seronok. Mungkin sebab saya cikgu, saya lebih kepada macam excited nak tolong orang sebab masa Kak Ani tak boleh solat dengan sempurna, Kak Ani rasa memang ramai orang kat luar sana yang perlukan pertolongan untuk solat dengan sempurna. Sebab bila kita solat, Azila, bila kita tak dapat sujud tu kan sedih tau, dia punya feel dia lain. So masa first time Kak Ani baik, Kak Ani sembuh, Kak Ani dapat sujud tu Masya Allah menangis-nangis. Okay, so bila mana kita tolong orang, subhanallah, saya sebenarnya tak tahu yang imbuhan atau income dari apa yang kita buat ni sangat mengagumkan. Okay, so alhamdulillah di sini Kak ni punya income USD tu sebab saya ada banyak peserta dari Singapura. So bila mana kita ada peserta yang luar dari Malaysia, Herbalife akan bayar kita dalam USD, ya, US dollars. Okay, so alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, Kak ni dengan Kak ni punya purata pendapatan sekarang ialah 6 hingga 8,000. Pernah juga sekali dapat mencecah hingga 11,000, ya. Dan bukan itu saja, Zila, kita dua dapat kan yang country vacation tu. Betul Kak ni. Yang ni yang first time kan Kak ni kita dapat kan. Alhamdulillah. Ya, tapi malangnya tak dapat pergi. Tapi sepatutnya kami berdua pergi ke Phuket kan? Kita pergi ke Phuket, ada ground package dengan special treatment semua. Tapi sebab kita tak dapat pergi, kita Herbalife ni sangat generous, dia bayar kita cash dan dia kasih kita tab kan? Sebagai ganti vacation kita. Okay, next kali ya. Okay, kita punya pendapatan ni tidak sama untuk semua orang lah kan? Betul. Kita claim ini adalah disclaimer lah kan? Betul. Ini, semua berbeza.
Oh, Pattaya. Sorry, betul Coach Ariza. Pattaya, bukan Phuket. Oh, yelah, yang tahun lepas punya Pattaya kan kat ni kan. Betul. Sebab tahun lepas punya kita punya masalah pandemik tu, so Herbalife sangat baik hati. Dia kan ganti balik dengan cash reward kan kat ni kan. Betul. Cash reward. Dan satu lagi dapat tablet juga kan kat ni, dapat tablet. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah saya punya income yang terkini lah. Memang tak percaya bila dapat income macam ni. Memang sebelum ni memang tak pernah terfikir pun buat bisnes dapat income macam ni. Sebab sebelum ni pun saya pernah buat bisnes jugalah, part time macam tu, tapi tak pernah dapat macam ni kat ni. Ya, dulu ada juga kita jual tudung lah. Kan? Baju lah kan. Ya, tapi tak pernah lah dapat income macam ni, betul tak? Lepas tu dia bayar berkala 15 hari bulan mesti dapat gaji. Ya. Tidak fail. Kan? Okay, next. Okay, dan dah habis. Kejap je. Kejap je Ya. So, mengubah lenggok bahasa membawa kepada perubahan pemikiran dan perasaan kita. Akhirnya akan menghasilkan tindakan dan hasil yang luar biasa. Jadi pentingnya untuk kita mengubah bahasa kita untuk attract, kita kena sentiasa projek benda-benda yang positif supaya magic akan berlaku. Sebab bila kita activate RAS tentang benda-benda yang positif, yang baik, benda baik yang akan berlaku. Betul tak Azila? Betul Kak ni. Okay. So Azila dah habis kot slide ni. Alhamdulillah. So kita akan ada lagi next sesi kan Kak ni? Betul. Dengan coach lain pula. Coach yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat awesome. Betul. Coach sangat-sangat lembut, sangat-sangat suara ni memang best lah. Saya dengar pun saya suka. Kak ni kan? Macam presenter TV kan? Betul. Okey, dan juga saya dengar panelnya adalah coach kesayangan saya. So, kita persilakan Coach Su Safri, Coach Suhaila dan panelnya